Itu tadi pandangan segelintir penonton tentang blog Tony kan. Jadi kita lihat bahawa nampaknya mereka masih lagi menekankan soal mesti ada filter, mesti ada tapisan, mesti mengemukakan pandangan yang bernas kan, dan juga pandangan yang tidak bercorak perkauman kan, dan juga politikal dia katakan. Itu apa juga maksud mereka lah kan. Bagaimana Tony melihat? Kalau kita lihat dari segi pengalaman, setiap blogger ni dia berpengalaman lain. Ada yang dalam bidang politik, ada yang dalam bidang teknikal. Jadi kalau you tengok bagaimana mereka tulis tentang sesuatu perkara, jika dia orang tulis secara lebih mendalam lagi, itu bukan headline saja, dia ada apa kita kata essence, isi. Jadi research kena dibuat sebelum you tulis, dan pembaca-pembaca ini mereka tahu jika tak ada isi ni dia tak akan baca. Dan itu dari pandangan saya membaca juga Tony punya blog termasuk yang terbaru kan, dan saya dari satu sudut lah saya memang menyanjung sebab saya tengok terdapat keberanian karena untuk menyatakan pandangan, keberanian yang maksud saya pandangan-pandangan yang tidak rasmi. Karena maknanya ada bloggers mungkin dia menjadi pak turut kepada apa yang dinyatakan oleh kerajaan dan pemimpinnya. Dan tapi Tony saya tengok mengambil pendekatan yang berbeza kan. Jadi macam mana kadang-kadang berpihak juga saya lihat kan. Boleh kira ada semacam anti-establishment penuh dengan sindiran sarkastik kan. Kalau anti-establishment tu, kalau dari blog saya ni, kalau classified sebagai anti-establishment, banyak lagi blog yang anti-establishment. Tapi bagi saya ni, apa yang mendorongkan saya untuk melibatkan dalam perkara yang mungkin dikira anti-establishment, senang. Bila Pakatan Blog sini ditubuhkan, kami menggalakkan setiap ahli, walaupun tidak formal, untuk menggunakan nama sendiri. Jangan bersembunyi di apa pakai topeng lah. Ya, jangan komen secara anonymous saja. Kalau nak pakai topeng tu apa pun boleh tulis. Jadi kita menggalakkan responsibility. Dengan itu bermulanya bila kita tulis tu kita pun mengambil ahli pula role sebagai wartawan. Jadi kita cuba sebanyak mungkin untuk membuat kajian dengan lebih mendalam lagi. Oleh kerana itu kalau kita tengok pandangan saya, walaupun itu pandangan saja, tapi tulisan tu kita memberi fakta. Tapi saya rasa kadang-kadang ada juga yang mungkin bagi setengah orang keterlaluan kan. Misalnya tulisan terbaru Tony ini kan. Macam Tony ada perasaan tidak senang terhadap kata FRU. Kerana di sini memang di sini Tony tulis kan mungkin kita takut mungkin sebenarnya Datuk kita takut kan. Kerana Tony mengibarat mereka macam kata monyet kan dalam baju biru dan apa ni pegang perisai merah. Jadi mengapa macam itu boleh berlaku tadi kan? Apa sebenarnya yang terbuku? Oleh kerana pelibatan saya untuk membuat coverage untuk blog TV yang satu lagi, saya pula ada face to face dengan pihak FRU dan pihak polis. Kalau you tengok seorang yang tiada pengalaman dengan berdepan dengan pasukan berseragam, dia orang memang ni kalau you tengok dia memang takut, ada perasaan takut kan. Jadi sebaik saja bila you sampai kat tempat, sebelum bermulanya apa acara ke, you tengok FRU semua berdiri kat depan, itulah perasaan takut tu. So when I write that, dia cuma nak memberikan kepada pembaca kan, inilah keadaannya, jangan takut. Maknanya bukanlah satu kata istilah yang dianggap biadab atau menghina. Bukan. Kita respect pula. Kita beralih pula kepada kepada YouTube yang Tony mulakan ni kan. Bloggers lain saya rasa belum mula. Kecuali barangkali Akhbar Star kan. Boleh ceritakan dari segi liputan. Kebetulannya vlogging dia kira kalau segi tulisan dia panggil blogging. Kalau dari segi video blogging tu dia ada kata ringkas vlogging. Vlogging ni telah bermula di Malaysia awal 2005 lagi. Ada seorang dia sebagai pengarah filem part time independent, nama dia Edward Yeo kalau tak silap. Dia pun bermula dengan vlogging ini dan termasuk ada banyak site vlogging Malaysia, lebih kurang 10 ke 15. Jadi saya mengambil minat dalam vlogging ini oleh kerana tulisan saya tak begitu cekap lah. Jadi gambar menggunakan gambar menceritakan 1000 perkataan. Tapi gambar juga boleh dimanipulasi Tony ya kan. Jadi bagaimana barangkali untuk mengelakkan Tony dituduh memanipulasi visual pula kan. Apa yang precaution
yang diambil untuk memastikan bahawa apa yang dipaparkan, vision yang dipaparkan itu adalah sebenarnya menggambarkan keseluruhan apa yang berlaku. Ya. Sama juga sebagai mainstream media, Datuk. Kalau dari segi RTM pun, kemungkinan ada sedikit dokumentari ke ataupun misal kata program blog ini, mungkin Datuk juga memberi sedikit pandangan dari RTM ataupun dari segi kementerian. Peranan saya devil advocate. saya tidak mewakili sesiapa. Devil advocate kan. Jadi sebagaimana itu, saya sebagai seorang pengarah bagi program blog TV ini, saya juga cuba sedaya upaya untuk menunjukkan gambaran yang selengkapnya yang mungkin. So bila kita buat editing, kita jangan cuma edit perkataan tu setengah. Kita bagi sesuatu ayat tu dengan sepenuhnya. Jadi pembaca atau viewership dia tak akan dikelirukan. Sambutan terhadap YouTube YEW Tube ni kan, dalam YouTube YOW ni kan, macam mana sekarang ni? Memang ini bergantung kepada isu. Misal kata dekat ni kita ada tahu tentang seseorang blogger RPK yang telah di-charge di mahkamah. Buat hari itu saya dapat viewership sebanyak 20,000 orang. Itu dari kira hits ni memang tinggi lah bagi sesuatu blog. So bergantung kepada isu. Bagaimana pemilihan isu itu ditentukan? Apa yang nak dilepaskan dalam blog, kerana apa yang ingin mungkin ditindas katakan, tak mahu orang tahu. Kerana apa asas pemilihan tu? Yang penting sekali itu kita kira budget lah, Datuk. Kita pun kena cari makan kan. Setakat ini blog TV ni kita ada menerima sedikit dorongan dari well wishers. Ada sedikit derma, jadi kita pun boleh teruskan. Tapi ini mengambil masa yang lama dan juga peralatan. So setakat ini kalau ada isu, orang yang beritahu, kita mengambil interest. Kalau tak ada isu, example di Ceras ni, walaupun kita tahu memang ada isu di sana, tetapi sudah banyak wartawan di sana dan juga coverage dari Star, dari Malaysia Kini, saya tak boleh bagi masa, jadi saya pun tak pergi buat coverage di sana. Satu lagi yang kena akui bahawa kalau kita tengok media arus perdana pun, saya rasa sekarang ini semakin lebih terbuka. Tadi Tony sebut liputan diceraskan, barangkali tidak apa yang nak dibawa oleh bloggers kan. Jadi bagaimana Tony melihat kan? Bloggers katanya popular kerana dulu media ni tidak terbuka, tapi sekarang agak terbuka. Bagaimana Tony melihat perimbangan antara dua isu ni? Jika arus media perdana boleh mempaparkan isu-isu yang setakat ini dengan no fear, dengan tiada self censorship ke ataupun takut kepada menteri ke. Jadi jika berlaku begitu, blogger kalau nak blog tentang isu ini pun kemungkinan tak dapat pembaca. Oleh kerana bila dia orang tengok surat khabar, dah terdapat berita dengan sepenuhnya. So kalau blogger mengambil isu, dia mesti ambil isu yang dia faham lah, dengan mendalam lagi kan. So. Jadi Tony melihat bahawa masa depan ni adalah bukan masa depan yang zero sum game, maknanya kalah menang, tapi lebih kepada menang-menang antara blog dengan media arus perdana. Kalau kita tengok kepada pagi ini di mana Datuk Zaid ada bertemu dengan ahli-ahli media arus perdana serta bloggers, sekiranya bloggers berterus dengan menulis dan menunjukkan perkara-perkara dengan tiada halangan, maka arus media itu akan ikut. Mainstream media akan ikut. Jika mainstream media tak ikut, maka dia orang di belakang bloggers. Ini akan menjejaskan leadership mereka sendiri. Okey Tony, sekarang ni kita juga sebenarnya meminta audiens membuat tinjauan pendapat tentang satu soalan lah, yang saya rasa bertajuk dia adakah blog penyelesaian masalah? Karena cuba kita tengok hasilnya apa. Okey, ya kata 64%, tidak 36%. Maknanya 64% yang menghantar SMS berpendapat bahawa blog adalah penyelesai masalah. Kan? Jadi barangkali kan, saya rasa itu keputusannya lah kan. Jadi barangkali dari pandangan saya ni ada agak lucu sedikit lah. Lucu sikit. Tapi blog ini bukan untuk menyelesaikan masalah, ini untuk tapi menimbulkan. Dia boleh membantu. Ya. Okay. Dia menimbulkan perkara yang memang important. Okey Tony, sebenarnya barangkali banyak yang kita nak cakap lagi kan, tapi waktu 20 minit yang diperuntukkan kepada kita cepat saja 20 minit berlalu. Saudara, itu saja pertemuan kita malam ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu depan dengan bloggers dan blog yang lain pula. Begitu, selamat malam hingga berjumpa lagi. Terima kasih.
Terima kasih Tony. Terima kasih.